Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sampai surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 di surah-surah Madaniyah, iaitu surah yang turun di Madinah dalam mengatur masyarakat. Okey, tengok. Wahai Nabi, bertawakallah kepada Allah. Janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jangan ikut kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tak sama, orang kafir dengan orang munafik tak sama. Orang yang kafir, orang yang tidak percaya, tak kira ngaku Islam ke, nama Abdullah siapa ke, selagi dia tak percaya, itu namanya kafir. Bukannya orang murtad orang keluar Islam. Orang kafir adalah orang yang tak percaya. Manakala orang munafik, dia tahu, tetapi dia saja melanggar. Orang munafik ni tahu, tapi dia saja melanggar untuk kepentingan diri dunia, kepentingan dunia. Ikutilah apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepada kamu. Ikut saja Al-Quran, wahai Nabi, wahai orang-orang beriman. Ikut aja dari Al-Quran. Jangan ikut pandangan-pandangan selain daripada Al-Quran. Mazhab ke tarekat, ke sufi, ke mutazilah, ke apa ke. Awak jangan ikut orang-orang kafir, ke jangan ikut. Ikut dari Al-Quran. Jangan ikut yang lain daripada itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, kita tengok ayat 3 tadi. Wa tawakkaltu 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Tengok, tawakal kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jangan awak nak bertawakal pada ayat. Okey, ada seorang ustaz dia kata baca je 1 hingga 10 surah Al-Ahzab. Dia kata terhindar dari sihir. No, itu awak tawakal pada ayat. Jangan. Baca surah Waqiah tiap-tiap malam, kamu tak jadi fakir. Tinggalkan kepercayaan begini. Tinggalkan kepercayaan begini. Orang-orang yang bukan Islam, orang Kristian, Hindu, Buddha, tak pernah baca surah Waqiah pun rezekinya cukup. Harta je yang kurang lebih. Tahu. Jadi jangan sekali-kali awak tawakal kepada yang lain selain dari Allah. Tinggalkan, walaupun ada hadis apa sekalipun, kepercayaan itu awak tinggalkan. Sebab hadis ni macam-macam. Maudhu', dhaif, hasan, ahad, mutawatir. Berkahwin adalah sunahku. Barang siapa meninggalkannya, maka bukanlah golonganku. Tak adalah bermaksud tak kahwin bukan Islam. Tidak itu kan. Awak tak boleh tolak hadis bulat-bulat dan awak tak boleh terima hadis bulat-bulat. Kata Imam Ibn Khaldun, aku akan tinggalkan hadis sekuat mana mantannya ataupun perawinya kalau dia bertentangan dengan Al-Quran. Tak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran. Sama ada itu maudhu', dhaif ataupun kira kita sendiri yang kurang faham terhadap satu-satu hadis. Jadi tawakal hanya pada Allah. Jangan tawakal pada ayat. Gantung wa mayatakilah, niaga lari ada kuasa. Itu tawakal pada ayat. Sejak bila Allah suruh kau tawakal pada ayat? Jangan. Tawakal hanya pada Allah. Kita lihat ayat yang keempat surah Al-Ahzab. Allah tidak sekali-kali menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya. Dan Allah tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu ziharkan itu sebagai ibu kamu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan kamu di mulut kamu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjuki jalan yang benar. Hari ini kita belajar mengenai zihar. Okay. Allah sekali-kali tidak menjadikan seorang dua buah hati dalam rongganya. Ini mengenai zihar, iaitu seorang Allah jadikan manusia itu hati dia satu je, mulutnya dia kata yang lain-lain. Sayang kat dalam hati, mulut macam-macam. Benci dalam hati, lain di mulut, lain di hati. Hati tetap satu. Hati tetap satu. Alright. Dia tidak menjadikan isteri-isteri kamu yang kamu ziharkan itu seperti ibu kamu. Ini adalah mengenai zihar. Kamu kena tahu mengenai zihar. Tabiat orang-orang Arab dahulu.
apabila dia tak suka isterinya, dia akan katakan punggung kamu sama seperti punggung ibuku. Maksud dia, aku dah tak selera tengok kamu. Right. Itu kebiasaan orang-orang Arab, disamakan punggungnya dengan ibunya. Dua kesalahan besar. Yang pertama, dia tak selera pada isterinya satu hal, tetapi dia samakan dengan ibunya. Ibunya yang memelihara dia disamakan dalam hal ini. Itu sebabnya itu adalah dua kesalahan besar. Tetapi yang kamu kena tahu, erti asal zihar itu senang cerita dalam bahasa kita. Lelaki suami, dia kata aku tak selera pada kamu. Baik-baik. Right? Itu namanya zihar. Kita boleh takwilkan itu. Ini boleh berlaku kepada siapa-siapa saja. Masa bercinta, semuanya indah belaka. Dalam menempuh perkahwinan, kadang-kadang berlakulah retak dan gaduh dan sebagainya. Barangkali ini yang terjadi pada dalam keluarga kamu. Baik-baik, sampai satu masa, satu ketika, suami kata, aku tak selera tengok kamu. Kita boleh takwilkan, itu juga zihar. Faham? Diceraikan? Tidak. Ditinggalkan pun tidak. Itu namanya diziharkan. Baik. Faham? Alright. Okay. Cuba awak tengok surah Mujadilah. Surah Mujadilah, surah yang ke 58, ayat yang pertama. Tengok, zihar. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini mengenai zihar. Seorang perempuan yang bernama Qaulah binti Sa'labah yang berkahwin dengan lelaki tua, sepupunya sendiri, iaitu bernama Aus Asimah, orang tua. Satu masa satu ketika berlakulah retak ataupun gaduh suami isteri. Suaminya yang bernama Aus Asimah ini mengatakan, punggung kamu sama seperti punggung ibuku. Bermaksud, aku tak selera tengok kamu. Apabila dikatakan begitu, Qaulah binti Sa'labah ini, dia tak senang hati. Apakah aku diceraikan? Apakah aku cuma dibiarkan? Jadi, selepas itu, Aus Asimah ini keluar meninggalkan rumahnya, kemudian berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, kemudian dia balik semula ke rumahnya. Ketika itu dia cuba menyentuh isterinya. Qaulah binti Sa'labah tidak mau disentuh, akhirnya ditendang suaminya yang dah tua itu, sebagai tendangan seorang perempuan kepada seorang lelaki yang tua. Demi Allah, aku tak akan rela untuk disentuh sehingga keputusan ini jatuh daripada Allah. Jadi Qaulah binti Sa'labah menemui Rasulullah SAW, mengatakan bahawa dia telah diziharkan oleh suaminya. Apakah dia jatuh cerai ataupun tidak? Rasulullah berkata, tak apalah, baliklah, berlaku baiklah kamu terhadap suami kamu yang tua. Qaulah berkata, tidak, aku tak akan berganjak sehingga keputusan daripada Allah dan Rasul. Itu sebabnya awak tengok ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan. Dia bertegas, aku nak keputusan daripada Allah dan Rasul. Apakah aku diceraikan atau tidak? Setakat ini aku hanya diziharkan. Lalu turunlah ayat Al-Quran ini. Yang pertama, tengok. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Sebelum itu, Qaulah ni berdoa, ya Allah, aku ni diceraikan ke tidak? Diziharkan ni apa cerita? Ditinggalkan gitu ke? Okay? Alright. Itu sebabnya dia kata, dan dia mengadu pada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Berarti antara Qaulah dan juga Rasulullah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menziharkan istrinya di antara kamu, yaitu menganggap istrinya sebagai ibunya. Dalam hal ini bagi saya ini takwilan saja.
Kalau sampai suami mengatakan aku tak selera tengok kamu, tak semestinya sebab kebiasaan Malaysia, masyarakat kita tak adalah punggung kau sama dengan punggung ibu. Tak adalah begitu. Ini kebiasaan masyarakat dia je. Tapi taklah hidung kau ni macam hidung ibu aku. Tak adalah maksud zihar. Maksud yang di dalam hati ini memang laki dia kata aku tak selera tengok kau. Baik-baik. Alright. Orang yang menziharkan istrinya di antara kamu, tidaklah istrinya itu melainkan ibu mereka. Ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sekali-kali tak boleh kau samakan isteri dengan ibu. Alright. Kalau kita tengok urutan belakang, ibunya tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Orang yang melahirkan anak itulah ibunya. Ini bila masa dah berubah, sekarang kita dah ada IVF. Sperm orang laki lain, ovum pun telur daripada perempuan lain, dimasukkan dengan seorang perempuan. Maka perempuan itu adalah ibu yang melahirkan, yang mengandungkan. Itu dalam nasab agama. Sebab susunan ayat, ibunya tidak lain adalah mereka yang melahirkan. Ini mengenai ibu. Okay? Awak tak boleh nasabkan kepada bapanya yang bukan. Itulah ibu. Faham? Sebab dekat situ jelas, ibunya tidak lain yang lain. Sesungguhnya mereka yang sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang mungkar lagi dusta. Mungkar lagi dusta. Seorang lelaki tak boleh kata aku tak selera tengok kau, dah macam batang pisang. No, cannot be that. Itu perkataan mungkar. Apatah lagi disamakan dengan ibunya. Ibunya yang memelihara mereka, yang membesarkan dia, mengandung mereka, diziharkan dengan isteri. Alright. So itu yang mungkar. Perkataan mungkar lagi dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tengok ayat yang ketiga. Orang-orang yang menziharkan isteri mereka kemudian hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Apabila dah ziharkan, jadi ini baik-baik. Mungkin suami awak ada terlepas cakap ini, tak selera pada kamu. No. Ada peraturan dalam agama. Kalau nak bercampur balik, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami itu bercampur. Kifarah yang pertama, merdekakan seorang hamba. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Itu peraturan kepada kamu. Kamu orang yang mendengar Al-Quran. Sebelum ni tak dengar perkataan zihar. Okay. Sekarang awak dah mendengar peraturan daripada agama. Apabila suami awak minta-minta bukan, apabila dia berkata begitu, kalau dia nak campur balik, dia hendaklah merdekakan seorang hamba. Itu adalah yang diajarkan kepada kamu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okay. Barang siapa yang tidak mendapatkan hamba, wajib atasnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dah hamba tak ada, sekarang ni hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebelum keduanya bercampur, maka siapa yang tidak puasa, wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Kalau dah hamba tak ada, puasa 2 bulan berturut-turut pun tak mampu, hendaklah yang terakhir memberi makan 60 orang miskin. Ikut susunan. Kalau ikut ulama, dia kata tak boleh ikut mentang-mentang duit banyak, aku kasih yang 60 orang miskin. 60 orang miskin berarti kalau fitrah RM7.5 kali aja 60. Serahkan kepada jabat agama. Ini adalah kifarah zihar. Katakan terus terang. Itu lebih jelas. Faham? Kita ikut susunan ayat. Kalau tak boleh hamba, puasa dulu. Kalau tak larat puasa 2 bulan turut-turut Okey. Si suami tadi, bukannya isteri. Yang ziarkan tu suami. Okey. Naklah memberi makan 60 orang miskin. Faham? Dalam sejarah, Rasulullah berkata kepada kaulah, mampukah suami kamu untuk memerdekakan seorang hamba? Dia kata dia tak ada duit. Mampu tak dia berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia sudah terlalu tua. Lewat sikit pun dah nak pengsan. Tapi gatal lagi. Jadi, mampukah dia memberi makan 60 orang miskin? Dia pun tak ada harta. Dalam sejarah Rasulullah berkata, aku akan bayarkan separuh dan kamulah bayarkan separuh. Berarti Rasulullah membantu
separuh daripada bayaran kifarah ini, dan juga istrinya kaulah untuk membebaskan keduanya supaya hidup bercampur kembali. Itulah peraturan mengenai zihar. Faham? Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Barang siapa yang tidak puasa atasnya untuk memberi makan, hendaklah memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah. Tujuannya supaya kamu beriman. Jangan cerca isteri. Jangan cerca isteri. Ingat pada kuliah yang lepas dalam surah At-Taghabun. Jangan marah isteri. Jangan marah. Maafkan. Nah, ada panduan khusus kan? Ada panduan dalam Al-Quran untuk bagi Al-Quran ini kepada keluarga kamu, ayah kamu, suami kamu, bawa kamu. Sebarkan Al-Quran supaya dia tahu bahawa ada peraturan dalam agama. Okey? Dan itu adalah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang yang kafir ada siksaan yang pedih. Itu adalah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang kafir, okey, dia dah ziharkan, dia nak campur balik, dia tak nak bayar ke whatever, tak ada peraturan bahawa ini peraturan daripada Allah, janji Allah, Allah sediakan siksa yang pedih. Itu mengenai zihar. Faham setakat ini mengenai zihar? Okey. Kalaulah berlaku suami kata aku tak selera tengok kau, okey, apa juga kata-kata yang niatnya begitu, macam batang pisang ke apa ke, whatever, dia hendaklah membayar kifarah zihar, merdeka hamba. Kalau tak boleh, puasa 2 bulan turut-turut. Kalau tak boleh, memberi makan 60 orang miskin. Saya teringat dalam sejarah, dalam tafsir Al-Azhar, iaitu Harun Ar-Rasyid apabila tanya kepada muftinya, wazirnya, mengenai ini, dia kata, kalau saya suruh tuan memerdekakan hamba, sudah tentu tuan boleh mampu. Kalau saya suruh tuan memberi makan 60 orang miskin, tuan Amirul Mukminin sudah tentu ada mampu. Tetapi saya mencadangkan kepada tuan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka Harun Ar-Rasyid berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu dalam tafsir Al-Azhar saja. Faham mengenai zihar? Dia tidak sama dengan ilak. Tahu ilak? Tahu ilak tak? Pernah dengar tak mengenai ilak? Tengok ayat 226 surah Al-Baqarah mengenai ilak. Tadi zihar, dia tak selera tengok isteri, rosak. Yang ayat 226 ini mengenai ilak. Tengok surah Al-Baqarah 226. Kepada orang-orang yang mengilak istrinya diberi masa tangguh selama 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mengenai ilak. Ilak lain. Ilak berarti dia tinggalkan istrinya gitu je. Ini berlaku dalam masyarakat kita ni. Tergantung tanpa tali. Cerai, tidak. Zihar, tidak. Ditinggalkan. Ya. Bagi orang yang meninggalkan istrinya, Allah bagi tempoh selama 4 bulan Qamariah, 4 bulan Qamariah, bukan Samsiah. Kepada orang yang mengilakkan istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau masa awak akad nikah, dengar dulu-dulu, dengar benar-benar mengenai lapas taklid. Lapas taklid, suami berkata, sekiranya saya tinggalkan isteri saya lebih daripada setahun, atau saya menghilangkan diri atau hilang, atau mencederakan isteri saya, kemudian dia mengadu kepada pejabat qadi, dan qadi mengatakan saya bersalah dengan membayar RM1, maka jatuh 1 talak. Itu lapas taklid sekiranya meninggalkan selama 1 tahun. Lapas taklid negeri Johor, lapas taklid yang dibuat itu tidak boleh mengatasi hukum Al-Quran ini.
Walaupun lapas tali aku ada dengan Tuhan dengan lapas tali setahun, tetapi dalam Al-Quran tak boleh lebih dalam masa 4 bulan. Awak tak boleh mengatasi, override peraturan taklik awak macam itu. Itu supaya Jabatan Agama mudah menguruskan awak hilang ke menghilang diri. Tetapi kalau sebagai orang beriman, awak tak boleh tinggalkan seorang isteri lebih daripada 4 bulan. Nak ceraikan, ceraikan dengan baik. Nak rujuk, rujuk dengan baik. Faham? Faham? Dengarkan masa akad nikah. Tak ada masa nikah, masa kahwin, bukan main. Lupa apa benda lepas taklik. Okay? Jadi ingat, so zihar lain, ilak lain. Suami awak kalau dia menghilang lebih daripada 4 bulan, awak berhak menuntut kepada Jabatan Agama bahawa suami aku telah mengilakkan aku. Berarti dia lebih daripada 4 bulan tinggalkan. Tapi kadang-kadang masalah birokrasi ke apa ke saya tak tahu. Jabatan Agama sendiri stuck. Kes yang tergantung tanpa tali ini bertahun-tahun kadang-kadang. Saya pun tak tahu masalah Jabatan Agama ke birokrasi ke ataupun banyak sangat masalah dalam masyarakat kita apabila masyarakat kita jauh dari Al-Quran. Jabatan Agama pun dah tak mampu nak memutuskan. Kita teruskan surah Al-Ahzab. Alhamdulillah kamu dah faham mengenai zihar, kamu dah faham mengenai ilak. Allah sekali-kali tidak menjadikan seseorang dua buah hati dalam rungganya dan tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu ziharkan itu sebagai ibu kamu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu sendiri. Anak angkat tetap jadi anak angkat. Dia tidak akan jadi anak kandung. Faham? Kadang-kadang terlalu sayang, saya ambil dia dalam kecil je. Hari pertama saya dah ambil dia, whatever. Kalau nak lebih baik, susukan dia. Dia akan jadi anak susuan. Okey? Bukan anak kandung. Okey? Dia bukan jadi anak kandung. Tak mungkin dia akan jadi anak kandung. Faham? Alright? Seperti mana Rasulullah menjadi anak angkatnya, iaitu Zaid bin Harisah. Okey, dengar. Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung kamu, yang demikian hanyalah perkataan dalam mulut kamu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjuki jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat itu memakai nama bapa-bapa mereka. Itu lebih adil daripada sisi Allah. Panggil anak-anak sama dengan nama bapa mereka. Binkan, bintikan bapa yang sebenar. Kebiasaan orang-orang dulu, sekarang kat Malaysia dulu pun ada, dibinkan bapa angkatnya. Kamu jangan ikut. Ini sebelum datangnya Islam, Rasulullah SAW sendiri pun terlibat. Iaitu Zaid bin Harisah itu asalnya adalah budak terbiar. Diambil oleh seorang lelaki yang tak tahu siapa bapanya. Kata yang menjaga tu, demi Allah, dia ni tak kenal siapa bapanya. Kalau saya nasabkan dia dengan keledai, nescaya dia pun percaya. Ini Zaid bin Harisah. Kemudian dibelilah oleh Khadijah. Kemudian selepas Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, Zaid bin Harisah dimerdekakan. Dia menjadikan anak angkat. Asalnya semasa jadi anak angkat, Zaid ini dibinkan kepada Muhammad, kepada Rasul. Tetapi apabila turun ayat Al-Quran, Zaid dibinkan kepada bapanya yang asal, iaitu Harisah. Faham? Panggillah mereka anak angkat itu memakai nama bapa-bapa mereka. Ini lagi satu soal anak. Binkan bapanya. Dalam kehidupan yang jauh daripada agama dalam masyarakat kita sekarang ini, maka timbul pula berkahwin masa mengandung. Nak dibinkan bapanya ke tidak? Rosak. 6 bulan baru nikah, bersalin. Nak binkan bapanya ke tidak? Ataupun baru nikah semalam dah, hari nak bersalin, nak dibinkan bapanya ke tidak? Ini masalah. Kalau mendapat Imam Al-Ghazali, dalam kitab dalam kitab kitab fiqh Imam Ghazali, kalau seorang itu bersalin lebih daripada 6 bulan daripada nikah, dia boleh dibinkan kepada suami, pada bapanya. Itu pendapat Imam Ghazali. Kalau kurang daripada 6 bulan, dia tak boleh.
Dan itulah yang diikut oleh pendaftaran Malaysia. Kalau awak berkahwin kurang daripada 6 bulan dah beranak, awak tak boleh binkan kepada suami kamu. Tengok akad nikah, surat nikah. Itu pendapat Imam Ghazali. Okey, 1000 tahun lebih yang lepas. Ikut sekarang tak payah, itu scan dia. Awak dah mengandung masa akad nikah tu pun kita boleh tahu. 2 minggu kandungan awak boleh tahu. Tapi itu pendapat yang berbeza-beza. Alright, dalam masyarakat kira nak dibinkan atau tidak. Bagaimana kalau suaminya tu ramai? Bosak. Seorang perempuan katakanlah lakinya ada 7-8. Main tangkap muat aja, dibinkan atau dibintikan salah seorang daripada 8 ni. Putih mata biru, tiba-tiba anaknya hitam, rambut keriting, bosak. Itu sebabnya dalam surah At-Talaq, iddah bagi orang yang mengandung sehingga bersalin. Daripada ayat itu, saya berpendapat nikah bagi orang yang mengandung hukumnya tidak sah. Ulang balik, nikah bagi orang yang mengandung hukumnya tidak sah. Faham? Setengah ulama kata boleh. Rosak. Dah macam orang Kristian dah, penyanyi dah mengandung terhege-hege, bersanding dah 8 bulan dah, baru akad nikah. Rosak. Tapi itu pendapat masing-masing. Berpandukan dengan ayat Al-Quran, orang yang mengandung tidak sah akad nikah. Timbul masalah juga perempuan yang dilarikan nikah dekat Siam, saksi wali hakim dan sebagainya. Timbullah persoalan ni sah atau tidak, nak dibinkan bapanya atau tidak. Maka timbullah 1001 masalah. Ikut dari agama. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kamu dunia akhirat. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapa mereka. Itulah yang lebih adil dari sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, maka panggillah mereka saudara-saudara kamu seagama atau maula-maula kamu. Kalau seorang perempuan itu mengandung tak cukup 6 bulan whatever, dipanggil maula. Maula ibu ni. Maula orang lain. Dia tak boleh bin, panggil maula. Mungkin awak pernah dengar Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sendiri adalah anak angkat. Dia adalah daripada bangsa Arabi, daripada keturunan Ju'fah, daripada Samarkand. Dia adalah ditawan semasa zaman Bani Umayyah. Dia adalah maula sendiri. Imam Bukhari itu diambil sebagai anak yang terbiar. Tetapi dalam agama, anak-anak diangkat, diajarkan menjadi orang-orang yang baik-baik dalam agama, kemudian menjadi para-para ulama. Imam Atta dan banyak lagi asalnya adalah budak-budak yang diambil daripada mangsa peperangan. Apabila Islam menawan satu negara dia jadi, panggil mereka saudara kamu ataupun panggil maula-maula. Si Ali bin Abdullah, takkan nak dibinkan Ali bin hamba Allah semacam ini. Jadi panggil Arab sikit lah. Ali bin Abdullah, hamba Allah juga. Tapi kalau dekat IC, Ali bin hamba Allah semacam ini. Ataupun maula, lebih baik. Dan tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilafkan padanya, tetapi yang ada dosa apa yang disengajakan dalam hati kamu. Jangan panggil racial yang buruk. Ali Al-Batai, orang Batak. Katakanlah orang Batak itu jahat. Al-Lanuni, orang Lanun, orang ini. Awak jangan panggil orang. Jangan panggil yang baik. Panggil panggilan yang baik. Jangan panggil yang benda-benda. Walaupun satu bangsa itu, katakanlah satu bangsa itu terkenal dengan jahatnya, jangan panggil kaumnya, panggil dia saudara-saudara. Allah lebih mengetahui hati kamu. Faham? Alright. Yang sudah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok ayat yang ke-6. Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Nabi itu bagi orang mukmin hendaklah lebih utama bagi diri mereka sendiri. Mempertahankan Rasul, sahabat-sahabat Nabi yang hidup di keliling Rasul itu menanggung amanah. Memastikan keselamatan Rasul itu lebih utama daripada diri mereka sendiri. Saya teringat dalam tafsir Al-Asar satu lagi, kisah Mus'ab. Mus'ab ni bukan Mus'ab bin Umair, salah seorang daripada Mus'ab lagi.
ketika Rasulullah lari dalam pergunungan Uhud, kalah dalam perang Uhud, Nabi sudah tinggi, anak panah daripada bawah sudah tinggi. So sahabat Nabi yang bernama Musyab ini menahan anak panah daripada kena Rasul dengan badan dia sendiri. Apabila sudah selamat, ada 18 anak panah lekat dekat belakang. Mungkin sudah jauh, jadi anak panah tu tak terbungkus, lekat sikit-sikit barangkali. Kata Rasul, kalau kamu nak lihat mayat berjalan, lihatlah Musyab. Begitu sekali pengorbanan orang-orang yang hidup di zaman Nabi, memastikan bahawa Nabi itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita hidup zaman Nabi, mampu tak berkorban begitu? Dan isteri-isterinya itu adalah ibu-ibu mereka, mendirikan menyelamatkan para isteri Nabi itu lebih utama daripada menyelamatkan ibu kamu sendiri. Begitu sekali. Ketika dalam peperangan Jamal iaitu Aisyah disokong oleh Zubair bin Awwam, Talha bin Abi Talha menuntut darah Sayyidina Osman, berperang antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Ali berpesan, jangan sekali-kali kamu halakan panah kamu, tombak kamu kepada Ummul Mukminin. Sayyidatina Aisyah pakai ruk hitam, duduk di atas unta, panah tombak bersimpang siur. Itu dalam peperangan itu dikenali peperangan Jamal. Sayyidatina Aisyah kalah dalam peperangan itu, kemudian balik ke Madinah, tidak terlibat dalam pentadbiran. Alright. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudara seagama kamu, adalah yang demikian itu telah tertulis dalam kitab Allah. Tengok, orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk mewarisi nasab. Pastikan macam tadi, anak bin siapa, jelas ini anak siapa. Orang ni mengandung, jangan kahwin dengan lain, ini anak siapa ni. Ini anak siapa. Alright. Hubungan darah nasab lebih penting. Katakan mak bapaknya masih lagi bukan Islam, anaknya dah masuk Islam, mak bapaknya lebih berhak untuk mewarisi harta-hartanya mengikut faraid Islam. Saya teringat Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Salul, isteri Rasul. Dia berwasiat semasa zaman Sayyidina Umar, dia mewasiatkan hartanya kepada abangnya yang masih Yahudi di Khaybar. Itu sebab dalam Al-Quran, orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi dalam kitab Allah daripada orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu nak berbuat baik. Kalau nak buat baik, bagilah. Begitu sekali pengorbanan orang-orang Ansar terhadap orang-orang muhajirin. Allah puji kebaikan orang Ansar ini, walaupun dia dalam keadaan susah, dia membantu saudaranya, orang-orang muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Allah puji mereka dalam surah Al-Hasyr. Orang-orang Madinah ni sampai sekarang orang yang terlalu lembut, orang yang terlalu kecuali kalau kamu buat baik kepada saudara kamu, adalah yang demikian itu tertulis dalam kitab Allah. Alhamdulillah, hari ini kamu dah belajar mengenai zihar. Kamu juga belajar mengenai ilak, menyentuh ilak dalam rumah tangga, dan juga mengenai anak angkat. Faham? Faham? Anak angkat. Sekarang dah ramai orang ambil anak angkat balik, masyarakat. Tapi kalau dulu memaksa perang, kalau sering banyak anak-anak luar nikah dan sebagainya. Kalau anak hubungan lebih baik, maka susukan anak. Ada apa nak tanya? Kalau sentuh anak dengan mak, kalau anak angkat, batal tak sembahyang? Adik-beradik anak angkat dengan anak arawak, batal tak untuk sembahyang? Betul? Batal? Tak. Saya dah cakap yang batal itu pendapat Imam Syafi'i je. Imam Hambali, Maliki, anak dan saya sendiri tak batal. Kalau dia tidak susuan sana dengan kamu, anak angkat ini bukan anak susuan, awak tidak susukan dia, maka awak boleh kahwinkan sebagai adik-beradik dengan adik-beradik kamu, anak-anak kamu, sebab dia bukannya, sebab dia cuma anak angkat. Tetapi kalau dia awak susukan dia, dia tidak boleh berkahwin sama. InsyaAllah kita akan sambung kuliah pada lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.